Kembali lagi dalam Punyo TV. Kali ini aku akan mengupaskan isu yang agak sensitif lagi berkenaan dengan refugees, yaitu Rohingya. Baru-baru ini ada sentimen dikeluarkan oleh beberapa NGO yang menyuarakan pendapat mereka. Mungkin pendapat itu agak kasar, dan juga AJ Plus menyuarakan pendapat mereka seolah-olah menuding jari kepada Malaysia, seolah-olah Malaysia ini tidak menjalankan tanggungjawab. Hello, Malaysia tidak pernah menandatangani perjanjian pelarian 1951 dan membuatkan Malaysia mempunyai hak untuk menghalau atau tidak menghalau atau bagi apa-apa pun yang Malaysia boleh buat lah. Okey ya, Malaysia ni sangat baik hati kan. Dari 20-30 tahun lepas lagi Malaysia sudah mengambil refugee tersebut untuk memberi simpati, untuk memberi pelindungan serta yang lain-lain. Tapi satu benda yang Malaysia tidak berbagi iaitu education, health system dan pekerjaan yang sepatutnya. Disebabkan ini merupakan 3 benda special yang warga negara sendiri sahaja ada. Sebab itulah refugee ni cuba untuk mendapatkan 3 benda ni yang membuatkan netizen marah. Tapi yang menambahkan lagi kemarahan tersebut, di mana AJ Plus membuat video yang seolah-olah menyalahkan Malaysia. Selepas sahaja Malaysia halau buat Rohingya tersebut, maka mulalah negara-negara lain dan juga PBB, UN, UNHCR bagi tahu yang wow, Malaysia ni teruk yang perangai, tiada peri kemanusiaan. Wow, kata Islam sesama Islam membantu, tapi kenapa Malaysia kejam menghalau begitu, membiarkan 2 bot ni hancur, membiarkan bot ni mati. Wow, Malaysia bagi air dengan biskut sahaja. Wow, siapa sebenarnya lebih bertanggungjawab? Benda ni sangatlah complicated. Sedangkan PBB sudah suarakan yang Burma dikerahkan untuk menerima semula kerakyatan Rohingya tersebut, etnik Rohingya dan juga etnik-etnik yang lain. Tapi Rohingya tetap tidak mempercayai Burma disebabkan isu-isu yang berlaku. Itu sejarahnya sangat complicated lah untuk dibagi kita tahu. Dan korang boleh refer kepada statement atau video yang sebelum ni aku pernah buat juga tentang sejarah ringkas mengenai Rohingya daripada Profesor UKM sendiri, dan juga statement yang dibuat oleh Rohingya. AJ Plus ada mengatakan yang Malaysia memberi alasan COVID-19 menyebabkan mereka terpaksa halau buat pelarian. Yes, itu memang betul. Itu ada satu kebetulan juga. Dan satu lagi reason sebenarnya Malaysia sudah bagi macam-macam sudah. Lepas tu lagi diorang buat hal di Selayang dan juga banyak tempat lagi diorang buat hal menyebabkan rakyat Malaysia marah. Tapi itu tidak langsung diceritakan di dalam video itu. Seolah-olah diceritakan yang mereka lah mangsa sebenarnya. Rasulullah sendiri ada bagi tahu, sekiranya berlaku pandemik di sesuatu kawasan, jangan keluar. Sekiranya kita berada di luar kawasan pandemik itu pun jangan keluar, atau jangan langsung pergi ke tempat itu. Dengar tu. Tapi apa yang mereka buat? Mereka datang pula. Tem-tem ni pula datang pergi Malaysia untuk ceritakan semula tentang, walaupun PBB menegaskan supaya Burma mengambil semula tersebut, adakah Rohingya akan bertindak untuk pergi ke situ? Memang mustahil. Disebabkan isu yang mereka pernah timbulkan dulu dan ketidakpercayaan kepada Burma itu terlalu tinggi. Dan ini sebenarnya masalah kepada country tersebut, Myanmar, Burma. Dan tiada kena mengena dengan kita, kerana kita tiada langsung buat perjanjian tu. Itu bukan hak kita untuk menentukan, dan kita ada hak untuk menghalau ataupun biarkan mereka tinggal sini. Okey, macam yang aku cerita dari, memang Malaysia sudah bagi macam-macam sudah kepada mereka ni, tempat tinggal, tempat itu, ini apa semua, dan banyak NGO yang tolong uruskan sekali. Ini merupakan sharing daripada Tenaga Nita yang membuatkan netizen terasa hati juga. Bukan sahaja netizen, tapi ramailah orang yang terasa daripada posting ini. Mungkin cara beliau sampaikan agak kasar lah. Yalah, kita tahu dia cuba berhati mulia kepada refugees ni, sebab Tenaga Nita ni ialah satu organisasi untuk membantu kanak-kanak, wanita, refugees dan migran sejak tahun 1991 kalau tidak silap. So maybe sudah 20 tahun, 25 tahun gitu. Dia katalah, why do we continue to penalize and criminalize the most vulnerable in our society, instilling fear in the communities who are already marginalized and are at the most vulnerable situation? Is this not clearly the making of an imperialist state? Lepas tu dia ceritakan lagi lah, ini semua yang luahan daripada refugees tu, after so long, bla 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 bla. Seolah-olah diorang ni salahkan Malaysia pula, tidak bagi makanan dan kami rela mati. Macam ni lagi satu, I guess we are not human enough for anyone to care or empathize us. Thank you Malaysia for making us realize that again that our life and family has no value. Okay, aku minta maaf banyak-banyak. Malaysia ni sudah baik hati menerima refugee dari 20 hingga 30 tahun yang lepas lagi, sehingga korang beranak pinak, berpuak-puak sampai sekarang ni. Okey, kita sudah bagi simpati sepenuhnya. Kenapa pula ada berbaur sedemikian seumpama fitnah pula? Malaysia pula yang salah, netizen pula yang salah. Cara Tenaga Nita cerita ni macam seolah-olah kita ni tiada human right, kita ni tidak berperi kemanusiaan. Lepas tu kita ni macam, so inilah juga pendapat netizen sendiri yang tidak berpuas hati lah, yang menunjukkan gambar ni yang memberi lebih menambah api lagi dalam fitnah tersebut. Attach other photos, video sent by the affected communities. Ini pula kata-kata dari Rohaizat Rosali. Don't make story our government already take care all of you as good as possible.
don't speculate any issue. You are lucky have been here so long without any action. Malaysia have nothing to do with them. Betul tu. Parti tetap parti. Diorang dah langgar undang-undang negara, minta SPRM siasat, NGO yang dah backup parti macam ni. Kot ada kaitan dengan sindiket bawa masuk parti, okey. Sindiket tu lain pula cerita dia. Takut ada NGO yang ambil kesempatan untuk mengambil parti-parti tersebut. Begitu juga yang berlaku di Sabah, di mana pendatang tanpa izin PTI, dipanggil PTI lah. Terlalu banyak kuantiti dia. Sampai kita sendiri pun keliru mana satu parti, mana satu ni. Sampai di Kota Kinabalu, Kampung Air tu, macam semua orang dorang conquer. Dorang pula dapat rumah secara free di Kampung Air. Yang kita ni sampai sekarang belum ada rumah, masih lagi menyewa. Adil ke tidak begitu? We are giving a lot to all of you. Now this is to say enough. Okay, kalau ada yang tidak berpuas hati dengan kata-kata aku sendiri ni, aku minta maaf banyak-banyak. Memanglah human right, tapi di manakah kita punya right sebagai citizen? Dan ini pula sharing daripada NGO sendiri, Heidi Kuah, dan beliau mengatakan bahawa this is the Malaysia I know. Chinese, Indian, Malays, foreigners, documented and undocumented, faced without races, coming together to do one thing, love on those who are struggling. So diorang ni merupakan NGO dari segi Refuge for the Refugees, Tenaga Nita, Liga Rakyat, Demokratik Dapur Jalanan, Kuala Lumpur Buku, Jalanan Caukit. Mungkin ada betulnya juga kan. Lebih baik kita fokus kepada benda ni daripada menuding jari kepada seseorang, kepada pihak. Sebab bila kita cuba untuk bertanyakan, memberi suara lah, contoh macam kenapa rakyat tiada human right ni, apa masalah rakyat tidak mau membantu. Okey, itu bagi aku adalah satu kesalahan yang amat ketara. Sebab daripada kata-kata tu mungkin akan berbaur fitnah ataupun menyakiti hati rakyat. Daripada kita berkata demikian, baiklah kata macam Heidi Kuah ni lah bagi tahu, face without races, a shared common humanity, people who are kind, love, helpful, generous, people who are united. Kita jaga kita. Okey, maksudnya di sini kan, during pandemic ni lebih baik kita fokus untuk memberi derma. Selagi kita boleh bagi apa yang kita boleh buat, kita teruskan dengan tu. Kita tunjukkan kepada dunia kita sedang buat amal kebajikan. Dan bukan kita tunjuk yang kita ni seolah-olah marah dengan rakyat Malaysia pula, marah dengan kerajaan pula. Kenapa kerajaan tidak bagi bantuan pula kepada dorang ni? Jangan, tolonglah jangan berfikiran sedemikian yang menyebabkan rakyat sangat marah. Lebih baik kita tunjukkan segala kemuliaan, kebaikan. Macam Ustaz Ebit dia sendiri kan. Kalau kita tengok dia bagi derma kepada sebuah keluarga miskin ni. Dia cakap, ya Allah, kenapa dari dulu aku tidak nampak mereka? Kenapa dari dulu aku tidak membantu mereka? Bagaimana kesusahan mereka ini? Itu satu ayat yang membuatkan rakyat sedar. Okey, mungkin rakyat sendiri salah. Minta maaf banyak-banyak sebab terlepas pandang perkara ini. Itu salah satu contoh lah. Tapi pernahkah dengar Ustaz Ebit ucap, ya Allah, kenapa rakyat tidak memandang mereka langsung? Mana semua rakyat ni? Lari ke apa? Tidak membantu dorang ni. Jiran sebelah pun tengok je. Tidak langsung. Unsur-unsur macam tu, cara dia tunjukkan dia punya kasih sayang kepada orang yang ingin dia bantu. Akhir kata daripada aku setuju cara Heidi Kuah ni bagi statement, bagi tahu semua orang yang terdapat banyaklah juga NGO yang terlibat untuk membantu semua orang. Tidak kira refugee, tidak kira orang susah kan, siapa pun diorang akan bantu mana-mana yang dalam kesusahan. Okey, itu adil sebab dia tidak mention kepada satu individu. Tapi masalahnya bila tenaga nita ni masuk campur, seolah-olah berbaur fitnah. Itu yang jadi tidak enak kepada rakyat. Seumpama tenaga nita ni menyokong kumpulan AJ Plus ni, video AJ Plus. Bagi aku, kepada semua rakyat Malaysia di sini yang menonton video ni, awal-awal sekali aku minta maaf kalau sekiranya kata-kata aku sendiri memberi kesan kepada korang. Itu aku minta maaf yang banyak. Sokong ataupun tidak sokong itu sama ada memberi peluang ataupun tidak, kita tengok apa yang kerajaan akan lakukan selepas ini. Sebab mereka lagi berhak untuk berbuat demikian, itu kita tidak pasti. Tapi apa-apa pun, sekarang ni bukanlah masa untuk kita menuding jari siapa betul siapa salah, tapi lebih kepada kita membantu siapa yang dalam kesusahan. Lebih lagi di waktu pandemik, memang semua orang susah. Memang bukan senang untuk kita untuk bantu diri kita sendiri pun kita ada masalah sebenarnya. Apatah lagi untuk membantu orang lain yang bukan dari kesepahaman yang sama, yang bukan daripada negara kita sendiri. Kerajaan Malaysia mempunyai hak untuk menghalau bot tersebut ataupun mengambil bot tersebut. Itu terpulang. Tapi apa yang ada sekarang ni yang kita sedang alami, kita sedang hadapi, kita urus dahulu. Sama ada baik atau tidak, itu tidak kisah. Kita urus dia dulu. Bagi dorang makan, bagi minum apa semua tu. Lepas tu peristiwa yang akan datang, kalau sekiranya datang lagi paci-maci dorang ni,
Dorang punya keluarga pula datang, oh Malaysia ni sangat bagus, mari kita tinggal di Malaysia. Oh Malaysia tempat paling selamat. Okey, itu minta maaf banyak-banyak. Kita orang terpaksa bertolak ansur, tolak dorang ni semula pergi tempat dorang. Sebab we have enough already. We have enough. Okay. Cukuplah setakat ini. Dahulu kita tolong diorang dan tolong diri kita untuk membangunkan ekonomi kita bersama. Itu saja dari saya. Thank you very much for watching.